Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kejap ya. Okey. So malam ni kita berjumpa lagi setelah sekian lama tak berjumpa. Tak ada kelas apa-apa kan? Apa ni? Okey. Okey, so malam ni setiap hari Isnin mulai daripada hari ni insya-Allah kita akan buat FBO training iaitu Global Entrepreneur Presentation GEP. Okey, mungkin kita akan buat selang-seli kot. GEP minggu depannya demo, minggu depannya GEP, minggu depannya demo macam tu. Okey, dan orang-orang ni akan bertukarlah. Okey. So kat dalam grup tadi Alik dah bagi list yang mana nak chop dulu, yang mana nak lambat-lambat lagi tulis nama dulu, yang mana nak awal-awal tulis nama dulu juga. Yang mana nak tunggu lepas dia lah macam tu kan. Tulis nama juga. At least ada nama kita dekat setiap tarikh tu. Okey, jangan biar kosong. Okey, lepas tu kita punya kelas ni tiada paksaan. Kalau nak buat, kalau tak nak buat tak apa. Okey. So kita tak nak bazirkan masa lagi. Malam ni kita ada GEP daripada Manager Azlina Siron. Okey, Cik Azlina kita akan buat GEP. Okey, kejap hilang tadi. Kejap dengar tak? Kalau dengar cuba komen. Sorry dah hilang kejap Okey, hai. Kalau dengar cuba komen 5. Kalau dengar komen 5. Boleh dengar tak semua? Betul? Okey, kalau yang betul-betul clear tolong komen 5. Okey. Clear Okey, alhamdulillah. Sebab tak tahu lain kat rumah ni. Okey, so malam ni kita ada GEP. GEP ni setiap orang akan buat yang mana yang nak buat. Okey, macam Adik terangkan tadi. Lepas tu GEP ni sebenarnya kita punya tujuan untuk melatih semua FBO untuk belajar menerangkan GEP lah. Okey, sebab apa GEP ni yang macam kita tahu leader-leader ramai cakap jantung dalam business forever ni kan. Yang pertamanya GEP, yang kedua barulah demo kan. Okey, alhamdulillah clear. Okey. So kita tak nak buang masa lagi, kita nak jemput kita punya speaker malam ni. Manager Azlina Siron kita. Okey, silakan Cik Azlina. Dah ada dah ke tak ada lagi? Okey. Sekejap share screen Okay, untuk FBO lain yang mana yang mungkin minggu depan baru nak try buat GEP tu kan. Okey, minggu ni boleh try dengar dan belajar macam mana cara nak present tu. Okey, take note semua. Boleh kan? Dah nampak semua kan? Okey, nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Azlina binti Sirun. Okey, saya dah bermula di Forever bermula tahun 2016. Okey. Sekarang saya buat full time bermula bulan 2 2021 hari tu saya tender resignation, saya letak jawatan dan bermula secara full time lah. Sebelum itu saya adalah seorang pegawai tadbir di UTM. Saya membuat Forever ni bukannya untuk besar awal pada awalnya. Saya cuma merancang untuk membuat persediaan. Sebelum saya pencen, saya buat persediaan supaya nanti bila pencen saya ada aktiviti. Saya ada aktiviti sihat lah, maksudnya saya ada program yang tersusun kan. Sebab bila kita
bila kita berhenti, takkan kita tiba-tiba berhenti, mesti kita macam tak tahu nak buat apa kan. So saya dah plan awal lah, saya dah plan tahun 2016, saya plan untuk buat sesuatu lah. Dan saya tengok Forever ni okay, saya start guna Forever untuk masalah penghadapan saya makan produk okay, saya pergi classes, saya kaji, saya tengok apa tu dia punya tu simple, walaupun saya bukan seorang, saya tak pandai berniaga lah kan, saya bekerja khidmat awam, saya tengok okay, saya boleh ikut dan saya boleh buat. Jadi saya teruslah mula di situ. Okay, 2016, sebelum tu saya juga pernah buat bakery. Saya pernah berniaga sebagai bakery. Saya buat roti, hantar supply selama 3 tahun. Sebelum tu lagi, sebelum bakery 3 tahun, saya seorang chartered secretary lah. Chartered secretary selama lebih 10 tahun lah di sebuah professional firm, international firm, Ernst & Young, lebih daripada 10 tahun lah. So kenapa berubah-ubah kan bekerja? Dah di jawatan yang okey, berhenti. Sebenarnya kita sedang mencari sesuatu dan kita belum jumpa lagi sesuatu tu. Kita tak comfortable sebenarnya walaupun kita dah kerja di gaji besar. Sebagai chartered secretary masa tu adalah orang Melayu tak ramai. Saya antara yang pertama profession sebagai chartered secretary, berhenti membuat kerja sendiri, bakery. Okay, lepas tu tak boleh jadi juga, masuk balik pejabat awam, kerja kerajaan di UTM, dan akhirnya meletakkan jawatan. Okay, itu sedikit sebanyak lah sebagai saya punya background saya. Okay, next. Okay, yang best dekat Forever ni, tu lah dia cakap where just ordinary people are given a chance to achieve extraordinary results. Okay, mungkin selama kita bekerja, kita jadi orang biasa je kan. Kita fight dengan orang lain untuk naik pangkat, untuk dapatkan gaji lebih tinggi, untuk dapatkan jawatan. Kalau kita biasa-biasa tu memang susah lah. Kalau kita tak pandai fight, kita tak pandai bercakap, kita agak susah ke depan. Walaupun kita boleh buat kerja kan. Tapi di Forever, walaupun saya sendiri seorang introvert, tak banyak jumpa orang, tapi saya diberi peluang, saya membuat pilihan. Saya beri pilihan untuk mendapat mencapai segala insentif lah. Kita cubalah mencapai semua insentif tu menjadi somebody else kan. Kita menjadi seorang yang lebih hebat daripada itu. Okay. Saya sharekan sikit saya punya perjalanan di Forever. Okay. Ini nampak ke semua? Boleh respon? Ini first time saya share saya punya pencapaian di Forever. Nampak Azlina terang, nyata, jelas. Okey, terima kasih Kak Fuji. Okey, dari 2016 masa saya masih bekerja lagi, saya ada gaji hakiki, income tambahan saya di Forever 10,000 lebih. Tengok dia punya penambahan ya di situ sehingga 2020 dan sehingga saya 2021, sehingga saya sekarang ni last September berapa persen kenaikan income di situ yang membuatkan saya berani membuat pilihan untuk meletakkan jawatan. Selain bukan saja income lah sebenarnya yang saya kejar tu, semua orang pun akan cari ingin dapatkan keuangan yang stabil kan, tapi ada push factor menyebabkan saya keluar dan untuk lebih fokus dalam Forever. Kadang kita tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Kita rasa tak adil kan kita tak boleh nak jadi adil pun di situ. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk berhenti. Saya berhenti masa bulan Februari, income saya masa tu 4,000 lah di Forever. Kalau dengan kerja hakiki lebih pada 10,000 lah di situ kan. Jadi sekarang kita sedang membina lah, kita balik semula untuk dapat pendapatan yang lebih semasa kita bekerja dululah, insyaAllah. Okay. Okay, di sini saya punya ni ada sekejap ni. Okay, tak apa. Okay, itu yang saya nak tahu. Megatrend ubah sosioekonomi. Okay, ini adalah senario sekarang, semasa kita sekarang ini iaitu 3 megatrends yang berlaku di dunia sekarang ni. Sama ada kita nak atau tak nak, kita bersedia atau tidak, kita masih akan terlibat dalam perubahan sosioekonomi ini.
Okey. Ini adalah satu bentuk pemasaran yang sah, diiktiraf oleh dunia sebenarnya. Dia adalah unik kerana kita tak payah pilih, kita tak payah fikir pasal supply chain, kita tak payah fikir pasal pembekalan, rantaian pembekalan, peladangan, nak membungkus, membuat produk. Kita tak payah fikir tu semua dalam network marketing ni. Kita hanya terlibat dalam marketing ni aja, mendapatkan pasaran untuk orang beli produk tu. Jadi dia dah mudah dah, kita tak payah macam dulu saya buat bakery, misalnya saya buat roti kan. Daripada awal beli bahan sampai buat, sampai edar, sampai kepada pengguna, kita lah yang buat. Jadi di network marketing ni tidak begitu. Kita di tengah-tengah dah, kita tinggal memasarkannya saja, mendapatkan orang membeli. Kita tak payah lagi memikirkan sebab syarikat telah membuatkan tanggungjawab yang tersebut. Okay? Itu satu network marketing. Cumanya network marketing ni mungkin ada orang ada pandangan negatif kan, sebab ianya telah diubah. Walaupun sebenarnya asalnya dia ada betul, tapi bila diubah mengikut interest masing-masing dia jadi tak betul. Sampailah di UTM dulu pun student tak dibenarkan buat MLM sebab skim-skim yang haram itulah, skim-skim yang tak betul tu. Jadi kita terpengaruh di situ, takut nak ceburkan diri dalam multi level marketing lah. Network marketing juga kita kenal sebagai multi level marketing lah, pemasaran rangkaian atau jaringan. Itu yang orang pandang sirung pasal MLM. Sebenarnya tidak. Ia ada satu jenis pemasaran yang yang diiktiraf. Kita pun forever ni di bawah direct selling Malaysia kan. Kita diiktiraf, kita ada undang-undang kita sendiri. Kita menjaga etika semua kita dah ada, okey, di network marketing. Lepas tu online marketing. Online marketing ni memang dah lama di dunia. Cuma di Malaysia kita belum bersedia kan. Bila berlakunya pandemik, kita terpaksa masuk dalam dunia tu online marketing. Tua ke muda, tahu tak tahu, bersedia atau tidak, kita dah pun berada di dalam online marketing tu. Kita terpaksa. Bila kita dalam pandemik tu kita kena Kita kena buat penjarakan sosial, tak boleh berjumpa. Dan kita nak melakukan usaha niaga tu macam mana kan? Kita terpaksalah buat secara online. Di situlah kita terpaksalah terlibat sama dalam perjalanan perdagangan perniagaan macam tu. Okey, sebab kita akan tengok siapa ni Bill Gates dikatakan. Kalau kita punya perniagaan tak ada dalam internet, tak ada dalam online, kita tak berniaga sebenarnya sebab orang tak kenal kita. Nak tak nak kita terpaksa terlibatlah dalam dunia digital marketing ni. Sebab kalau kita tak ada di dunia tu, kita tak boleh buat marketing, tak adalah jualan kerana bila tak ada jualan tak adalah perniagaan, betul kan? Pemasaran itu sendiri adalah nadi kepada setiap perniagaan. Kita terpaksa juga belajar membuat digital marketing tu. Okey. Yang ketiga, kenapa health and wellness? Kita isu kesihatan ni sebenarnya satu cabaran pada kita apabila kita semakin moden, dunia semakin moden, faktor urbanisasi, globalisasi semua membuatkan kita isu kesihatan tu satu cabaran. Orang semakin ambil mudah. Makan fast food nak cepat kan. Ambil benda yang frozen, ambil benda-benda yang dah ready made, benda dah proses sebab kita nak bergerak pantas. Tapi sebenarnya itu adalah isu kepada kesihatan kita. Dan bagi kita dalam forever living ni itu adalah peluang bagi kita sebenarnya. Sebab bila kita bila revolusi kita tengok dalam ni, kita tengok 5 mega trend shaping our future. Antaranya adalah revolusi kesihatan. Kenapa kita sebut revolusi kesihatan? Sebab bila kita berlaku pandemik ni, semua orang pun telah meningkatkan kesedaran semua orang yang bahawa pentingnya kita menjaga kesihatan kita. Pentingnya kita tingkatkan imuniti kita. Sebelum ada vaksin COVID-19, apa yang kita kena buat? Kita kena tingkatkan imuniti kita kan? Kita tak ada ubat. Sebenarnya itulah dia. Tingkatkan imuniti itulah yang asas kepada kesihatan kita sebenarnya. Obat tu datang kemudian kan?
walaupun sekarang ni dah ada vaksin, still juga kita kena tingkatkan imuniti kita. Nak tak nak kita kena. Tak ada ubat yang kita keluar, kita makan Panadol lah, kita keluar, nanti kita ada pertahanan diri kita. Tak. Kita kena makan pemakanan, kena bekalkan nutrisi pemakanan yang boleh tingkatkan, boleh bina sel-sel kita supaya sihat. Itulah sekarang ni kita berada dalam 3 megatrend tu. Kalau kita tak terlibat, kita akan tertinggal. Okay? Okay, next. Faham kan? Boleh? Okay. Okay, ini adalah 4 kuadran. 4 kuadran ni adalah apa tu, cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. Ini adalah apa tu, kajian yang dilakukan dalam apa untuk population orang bekerja lah. Maksudnya kita semua terlibat dalam sebagai seorang yang bekerja, tetapi di manakah kita, macam tu. Sama ada kita di kuadran E sebagai pekerja, ataupun kita bekerja sendiri, ataupun kita business owner, dan yang akhir sebagai pelabur. Okay. Kebanyakan 80% antara kita adalah bekerja dengan orang kan, bekerja makan gaji. Kita dibayar gaji sama ada bulanan, harian atau tetap ataupun tak tetap. Kita korbankan masa, dan tenaga kita untuk mengkayakan dan berkhidmat untuk orang lain. Okey, masa kita terikat kepada majikan kita. Kita tak bebas masa. Kita tak ada kebebasan masa. Dan gaji kita tetap. Okey, masa kita spend 8-9 jam. Kalau ikut betul lah kan, tapi ada orang sampai 24 jam pun kerja kan. Kerja tapi gaji kita tetap. Okay, itu kita sebagai pekerja. Yang kedua, quadrant S ni kita self-employed, kita beli sendiri. Macam kita buat bengkel. Kita bengkel baiki kereta. Okay, memang masa kita, tapinya dia terhad kalau kita, keupayaan kita, kemampuan kita, betulkan kereta 5 buah kereta sehari. Itulah had kita. Dan kalau kita sakit, siapa yang nak buat kerja tu? Macam tu bila saya buat bakery. Masa muda, kita semangat buat, seronok buat. Tapi kalau kita sakit atau kita semakin tua, tenaga kita makin berkurang, kita tak boleh dah. Itu yang saya balik semula kerja makan gaji tu. Tapi akhirnya juga bukan itu yang saya cari. Kita nak jadi business owner. Okay? Business owner ni kuadran B, dia punya perniagaan tu besar dan dia bersistem. Okey. Sistem tu yang boleh membuatkan kita boleh pergi jauh. Okey, dan akhirnya kita akan boleh jadi seorang pelabur. Jadi pelabur ni lah passive income tu yang akan bekerja, duit tu akan bekerja untuk kita. Kita tak perlu spend banyak masa pun tapi duit tu still bergerak. Sistem tu tadi tu membuatkan kita berupaya melabur, dan daripada pelaburan tu kita boleh dapat passive income, misalnya dividen ke, kan, saham, bonus dan sebagainya. Okey. Di manakah kita sekarang ni? Kita boleh daripada full time pekerja, kita boleh pergi ke bawah ni, kita berjadi self-employed, dan kita boleh terus juga ke business owner. Itu atas pilihan kita. Okey. Kalau kita, Robert Kiyosaki kata, kalau kita tak asyik komplain atau komplain je kita punya current position sekarang ni, kita kena buat sesuatu lah, kita tak selesa kan. Kita macam bekerja-kerja, kita kena lah buat sesuatu. Dan start buat, jangan kita asyik, kita kena adakan pilihan untuk diri kita sendiri. Jangan kita terpaksa drag kaki kita pergi kerja. Kita kena fikir sesuatu, bertindak dan buat pilihan. Sebab kalau kita tak bertindak, kita tak ada pilihan dan kita terpaksa bekerja, dah banyak benda yang dikorbankan. Okey. Okey, kita kena buat sesuatu. Okey, next slide. Okey. Okey, bila kita nak pilih satu perniagaan, okey. Inilah 3 faktor utama yang kita kena teliti. Okey. 3 perkara tersebut adalah syarikat. Okey. Kita kena tahu reputasi syarikat tu. Okey, sama ada syarikat tu berapa lama dia dah wujud. Dia dah mapan ke? Dia dah establish ke?
ataupun dia baru bermula. Lepas tu bagaimana dengan penjualan dia? Adakah dia berubah ikut trend semasa ataupun dia turun naik? Itu kita kena tengok. Okey, itu syarikat. Yang keduanya produk. Sebab pentingnya tengok produk ni sebab kita yang nak jual produk ni. Kan sebab kita tak payah fikir dah dia punya cara nak buat apa semua, tapi kita tak payah fikir dia punya R&D maksud saya, tapi kita kena fikir sama produk ni boleh jual atau tidak, orang nak atau tidak. Produk ni selamat ke tak? Kalau dia claim dia macam ni, dia ada penyelidikan tak? Macam tu. Kita ni nak guna tak produk tu? Kita sendiri ni yang jual, guna tak produk tu? Nak tak kita guna produk tu? Apa tu, harga produk tu macam mana? Is it affordable? Boleh orang boleh guna across orang orang biasa pun boleh guna, orang kira lah maksudnya keperluan semua orang. Okey. Jadi kita tengok Forever macam mana. Okey, syarikat dia dah ditubuhkan sejak 1978 di Arizona, USA. Okey, lama dah kan? Lepas tu dia dah tembus lebih 170 negara. Bila dia kata tembus 170 negara tu, maksudnya kita ada di setiap negara tersebut kita ada center. Maksudnya kita dah melepasi KKM setiap negara tersebut. KKM tu macam kat Malaysia lah, tapi di luar negara dia dipanggil Food and Drugs Administration lah. Dia dah mematuhi undang-undang di negara-negara tersebut. Okey, dan dia baru masuk kat Malaysia 1984. Okey, syarikat dia berbasis hutang, dia punya aset-aset yang setiap center di seluruh dunia tu semua bangunan-bangunannya dibeli sendiri tanpa hutang. Lepas tu prestasi dia kala krisis, maksudnya di kala kita berhadapan dengan krisis pada tahun 1987 macam tu kan. Dia punya graf jualan still menaik. Okay. Dia sama je macam kita nak mohon kerja. Kita nak mohon kerja, kita cari syarikat yang macam mana? Syarikat yang ada career path untuk kita, syarikat yang boleh bayar gaji kita banyak mana, syarikat yang menjaga kebajikan kita. Macam tu jugalah kita pilih syarikat yang kita nak berniaga ni, yang kita nak invest ni duit kita kan, masa kita kan. Itulah dia, sama je cara kita buat pilihan tu. Okey, yang kedua produk dia tengok. Produk dia memang dia vertical integration, maksudnya daripada ladang sampai dia proses, sampai dia R&D, sampai dia packaging, sampai dia edar. Semuanya dikawal oleh syarikat tu sendiri. Maksud dalam kawalan dia. Kilang dia sendiri, harga dia sendiri. Maksudnya dia tak ada competition. Maksudnya dia besar lah, dia boleh buat begitu sekali kan. Kita tahu bila kat kilang tu dia boleh pack barang-barang dia ikut negara pula tu. Negara Malaysia packaging dia macam ni. Dia punya dia punya aloe vera macam ni. Kat Jepun aloe vera dia banyak sikit sebab memang diorang minum banyak kan. Permintaan tinggi lah maksudnya kan. Lepas tu minyak ikan dia dekat Malaysia macam ni. Dekat Singapura, negara lain pula. Dia ikut keperluan negara tu. Tak ada syarikat yang boleh buat macam tu lah untuk cater setiap negara macam tu. Packaging pun di sana, bukan dia datang kat Malaysia, kita package, kita buat packaging kat sini, tidak. Daripada US tu dia dah ada bahagian department lah, dia dah ada yang ni untuk negara Malaysia, dia dah ada macam tu. Okey, lepas tu dia mudah upsell sebab tu saya kata sebab kita terlibat dalam kesihatan kan, sebab semua orang pun akhirnya akan nak dapatkan kesihatan tu. Kalau kita ada rumah mewah pun, ada katil best pun, ada kereta besar pun, tapi kesihatan kita tak best, kita tak boleh juga kan, tak boleh go juga kan. Jadi kita senang kita nak upsell sebenarnya. Okey, produk kita tidak bermusim. Bukan produk viral, kejap ada, kejap tak ada. Ataupun produk yang baru tiba ada
Ada syarikat yang bila dia dah ada produk kesihatan dia tukar lain pula. Macam ni lah pula, ada produk periuk dah pula, produk serika lah pula kan. Kita tak, kita fokus. Mudah bagi kita sebagai dia punya business owner untuk belajar dan fokus produk. Jadi kita panggil mahir, kita semakin mahir dalam mendalami produk knowledge kita. Kita tak payah nak belajar benda baru sangat. Okay. Lepas tu dia memang produk dia hak cipta, patented. Patented barang ni pun memerlukan kos yang tinggi. Tak semua syarikat mampu untuk melalui proses patent ni. Dia ambil masa dan dia mahal lah, dia costly. Tapi Forever sanggup laburkan duit di situ untuk produk dia sebab dia nak long term. Itu dia punya marketing kan, dia sanggup di situ. Okay? Dan kita adalah pengeluar terbesar dunia produk aloe vera. Okay. Pada aloe vera adalah juga produk syarikat-syarikat lain yang mengeluarkan produk berasaskan aloe vera, tapi dia ambil supply daripada mana? Dia bukan peladang, dia bukan mengeluarkan, tapi dia ambil supply daripada lain. Daripada situ pun harga dah lain dah sebab dia dapat daripada orang lain supply dan lepas tu jadikan produk dia kan. Okey. Lepas tu yang ketiga, plan pemasaran. Plan pemasaran ni kita kena tengok. Banyak je orang cerita senang je buat benda ni, tak payah jual pun, tak payah jual, you cuma labur macam ni. Okey, dia jual barang bukan kepada pembeli, dia kepada orang ramai, dia jual kepada pengedar-pengedar dia yang kena ambil barang. Macam tu. Lepas tu dia tak jual pun, dia banyak rekrut ahli. Itu kita kena tengok. Kalau ada simptom-simptom yang macam tu daripada syarikat yang kita orang intruskan pada kita kena tanya betul-betul, kita tengok betul-betul. Okey, sebab kebanyakannya adalah skim piramid haram tu lah kan. Macam kita tahu banyak sangat yang terlibat sebab semua orang nak mudah sebenarnya. Mentaliti kita nak mudah. Nak invest sekali lepas tu dapat duit. Mentaliti kita yang kena ubah sebenarnya. Kita kena usaha baru dapat rezeki kan, macam tu. Bukan kita nak invest dapat duit dengan diam sebenarnya. Okey, di Forever dia simple. Sebab tu saya yang tak pandai ni pun saya boleh, insya-Allah boleh buat lah kan. Orang lain pun, kawan-kawan saya pun di sini pun boleh buat kan. Dia tak ada orang tengah, tak ada point, tak ada pairing. Keahlian RM10 pun dapat semula e-voucher. Sebenarnya di luar tak ada pun yuran keahlian ni. Dia masuk jadi VIP terus siap saya. Cuma dekat Malaysia ni kita terikat dengan undang-undang kita yang memerlukan setiap syarikat MLM ni kena ada yuran. Tu Forever pun buatlah ada yuran tu, tapi dia bagi balik. Dulu dia bagi sebotol aloe vera, sekarang ni dikasih voucher kan. Lepas tu dia applicable, tak pandai tak apa, tak hebat tak apa, tapi pandai follow. Okey, follow. Nak follow laju ke, nak follow rapat-rapat ke, kita pilih. Kita nak cepat, kita belajarlah cepat. Macam tu, okey. Lepas tu dia profitable sebab dia bonus dari harga jual. Kita jual sebotol pun kita dapat bonus, kita masih dapat profit. Tak payah tunggu kita jual berapa banyak baru nak dapat. Mungkin syarikat lain kena jual berapa banyak, dia kena ada minimum order quantity kan, jadi MOQ. You beli banyak ni baru layak untuk ni. Kita tak, beli jual satu pun kita mesti dapat profit. Orang tak pandai pun kalau dia bersungguh-sungguh jual sebotol pun dia boleh dapat income kan. Tak membebankan. Okey, dan dia fun sebab insentif dia lah, percutian dia 3 kali setahun. Lepas tu bukan pergi seorang, boleh pergi dengan pasangan. Pasangan pun sponsored, tak payah nak bayar, ada, dan dia cover everything. Kalau syarikat lain mungkin dia cover flight je, hotel tak, makan tak, macam tu. Tapi di Forever tidak, dapat dia pocket lagi. Okay, next slide. Okay, ni Forever. Okay, kenapa kita kata Forever ni kukuh? Sebab Forever ni sebelum Forever Living ni, dia ada nama macam syarikat lah, Forever Giving, Forever Earth. Sebelum dia keluarkan Forever Living punya produk pun, dia ada sebuah syarikat yang besar lah. Dia ada hartanah, aset, property lah. Dan dia ada zoo, safari yang kita panggil, safari. Besar tu. Lepas tu baru Dr. Rex ni terfikir untuk membuat satu sistem yang boleh mengkayakan orang lain. Okay, dia berasal bila dia ada kawan yang minta dia tolong kan, masa dia belajar ada kawan minta tolong, kawan susah nak belajar, nak bayar yuran, tak ada duit. Dia kata, dia terfikir takkanlah dia nak bantu dari segi keuangan saja, dia memang boleh bantu dari segi keuangan, tapi sampai bila kan. Jadi tu yang dia bermula create satu sistem yang boleh menjadikan orang lain kaya macam dia juga. Itulah bermulanya Forever. Dia pilih aloe vera gel tu lah, dia buat kajian aloe vera gel tu semua macam mana kan.
Okey, dia dah Dr. X ni dia dah tersenarai dalam Forbes 400 sebagai seorang yang terkaya lah. Di Arizona dia yang paling kaya lah. Okey, dia dah ada 65 hartanah. Dia ada property, ada percutian semua. Safari tu termasuklah dia ada 20 hartanah di Eropah, Afrika, semualah dia kaya dengan aset. Okey. Syarikat Forever tu mampu menghasilkan sidik dia punya produk tanpa orang tengah, tanpa hutang dan sangat kukuh lah. Produk kita sangat unik. Ada tak lain produk Forever? Apa produk aloe vera yang kita jumpa yang dia sendiri, yang ladang dia sendiri, ladang dia sendiri? Tak ada, kita tak jumpa. Kebanyakannya dia dapat supply daripada orang lain baru dia proses. Okay? Macam tak silap saya Herbalife pun dia dapat supply daripada Forever dia punya aloe vera tu untuk dia proses produk dia sendiri. Okay? Okay, next. Okay, inilah. Lepas tu bukan tu saja produknya, dia juga dapat pengiktirafan. Okay. Kita boleh tunjuk ni semua kepada kita punya prospek lah. Bukan senang pun nak mendapatkan semua pengiktirafan ni, tapi dia start dengan susah dan akhirnya dia mudah lah untuk marketing dia. Dia buat serius, dia Forever Living dia pandang serius pada produk dia. Jadi dia dapatkan dulu semua pengiktirafan, kelulusan ni semua, baru dia market, baru dia boleh pergi jauh. Kalau dia tak ada benda-benda ni, dia tak boleh pergi jauh. Okay? Mungkin boleh cepat tapi tak boleh pergi jauh. Okay? Okay. Ini secara ringkas lah mengapa Forever Living dan tahukah anda. Okay? Nampak ke? Kecil Okay. Forever Living di Malaysia. Okay. Sebenarnya Forever Living ini adalah sebuah sejenis pemasaran MLM. Dia menggunakan kaedah MLM lah. MLM ni dah lama kah kat Malaysia, 1940 dah ada. Tapi secara tradisional lah, yang kita ada binary, ada pairing system tu semua. Tapi di Forever tidaklah, tidak menggunakan yang itu. Kita guna yang modern punya style. Dia masuk di Malaysia tadi apa? 1984 dia masuk di Malaysia kan. Dia Forever Living ni masuk di Malaysia. Saya sekolah, saya baru kan, saya sekolah di SIGS dulu. Saya memang dah lama nampak orang pegang botol Forever ni, botol kuning ni. Tapi kebanyakannya orang Cina. Masa tu mungkin belum tembus lagi tembus lagi kepada kita orang Melayu lah. So dia bukan orang pertama, tapi dia yang paling aktif lah, yang kekal sampai sekarang membuat Forever ni. Masa dia belajar tu, kebetulan masa dia belajar di UTM, dia telah buat kajian. Dia telah membuat kajian pelaksanaan sistem pemasaran berangkaian. Dia buat survey, study mengenai MLM ni yang diamalkan oleh 50 syarikat di Malaysia. 50 syarikat dia kaji. Bukan calang-calang lah nak katanya, dia ni degree level ni, tesis ni dekat degree level. Dekat degree level pun dia dah buat kajian 50 syarikat. Dah macam master level lah sebenarnya bila dia buat kajian macam ni. Okay? Bila dia buat kajian macam ni, dia dah tengok lah macam mana syarikat, dia punya produk, pemasaran dia, marketing plan dia, semua dia dah kaji. Okay? Dan dia telah dia join, dia buat survey ni tahun 1995 kat UTM. Lepas tu dia join, tak salah saya 1996. Dia join Forever setelah diperkenalkan oleh kawan dia, walaupun dia tak percaya pada syarikat tu pada mulanya, tapi bila kawan dia introducekan dia study dan dia join Forever Living hinggalah sekarang. Dan dialah yang telah menembus mula-mula tembus pasaran Melayu pada tahun 2013. Dia pernah tanya kepada seorang, dia masa dia pergi ke luar negara untuk event Forever Living, dia telah bertemu dengan seorang CBM dari Senegal, tak silap saya, orang Islam. Dia tanya macam mana dia boleh buat macam mana dia boleh jual produk Forever ni di negara dia. Then dia kata, orang tu kata sebenarnya mudah sebab produk Forever Living ni adalah makanan sunnah
orang Islam. Jadi senanglah nak dapat tarik orang kita sebenarnya, betul, memasarkan produk ni kepada, membekalkan produk ni kepada orang Melayu, orang Islam kan. Itu yang dia cuba balik dan dia terus start introducekan produk ni kepada orang kita lah. Itulah bermulanya 2013. Okey, itu bermulanya. Dan kita tengok kenapa produk ini bertahan daripada dulu sampai sekarang dia bertahan. Kenapa kita ada produk terdesak? Sebab selagi mana kita ada usus, setiap orang pun ada usus, selagi itulah kita perlukan satu produk untuk kita cuci kita punya aloe vera, kita punya usus. Sebelum ni kita tak perasan pun sebenarnya kan, kita tak tahu pun yang kita punya usus ni macam mana. Yang kita tahu kita makan dan kita buang macam tu. Tapi kita tak tahu ada mendapan yang tertinggal di dalam usus kita. Kalau tengok ni kan, kita punya usus dan kemudian ini adalah bili-bili dalam usus kita. Bili-bili ni umpama macam tuala. Macam tuala kita ada bulu-bulu halus dan dalam bili-bili tu ada kapilari darah. Ni kapilari darah ni. Okey. Bila mendapan berlaku di sini, jadi nutrisi makanan yang lalu di sini tak boleh nak menyerap kita punya darah ni, tak boleh menyerap tak boleh masuk dalam darah kita lah. Nutrisi kita makan, makanan kita yang kita ambil tu, sebab dia dah ada mendapan di celah-celah ni. Okey, sebab tu kalau kita makan apa, kenapa kita tak jadi kalau kita makan berubat macam ni, macam tu kan. Kita selalu kata tak ada berkesan apa pun. Sebenarnya usus kita ni kita tak rawat dulu, kita tak bersihkan dulu. Analoginya kita tengok macam pipe, salur di bawah sinki kita lah kan. Kalau kita selalu guna kan, dia tersumbat kan. Bila tersumbat kita buat apa? Kita jerus air panas, kita letak soda bikarbonat, kita cuci semua kan. Tapi usus kita macam mana kita nak cuci kan? Itulah Allah ciptakan dengan satu tumbuhan aloe vera gel yang begitu banyak khasiatnya yang membolehkan usus kita ini dicuci. Ini bukan kita cakap, ini dah lama bertahun, dah daripada dulu, daripada zaman dulu memang dah dibuat kajian. Kegunaannya, kalau saya pernah ada seorang pensyarah di Fakulti Sains, dia kata memang bukan hanya dia bagus untuk manusia, aloe vera ni juga bagus untuk tumbuhan-tumbuhan sesama dia juga. Okey. Jadi selagi, kenapa kita kata produk terdesak tu, itulah selagi kita ada usus, selagi itulah semua orang pun perlukan aloe vera gel ni untuk mencuci mendapan di celah-celah kita punya bili-bili ni. Okey. Dan yang kita tahu 80% penyakit adalah berpunca daripada perut yang kotor lah, usus ni kita. Sebab kita makan dengan produk dengan makanan yang segera diproses kan. Jadi kita perlukan, yang kita tercemar, kita di udara kita semua kan, toksin-toksin tu semua, kita stres, kita tak boleh elak daripada benda-benda tu semua selagi kita hidup ni. Dan selagi itulah kita perlukan sesuatu untuk membersihkan kita punya usus kita ni lah. Itu satu. Satu lagi kita punya salur darah. Dan kita tahu 20% penyakit datang dari salur darah yang tersumbat. Tersumbat ni sebenarnya keradangan berlaku dalam badan kita ni bagus, tapi bila dah banyak keradangan berlaku, jadi dia punya plak-plak ni makin bertindan, makin besar, menjadikan kita punya salur darah ni sempit. Bila sempit, itu yang boleh menjadikan kita sesak, kita sakit jantung, kita stroke tiba-tiba. Inilah dia. Jadi dua lah produk ini yang bukan produk terdesak yang semua orang perlukan. Okey, perlukan. Kita perut punca penyakit. Jangan ambil ringan bila kita rasa kebas kat tangan kita. Kita kena ambil sesuatu. Sebenarnya Allah bagi petunjuk dah, bila kita ada berlaku simptom, kita rasa macam tak sedap kat mana bahagian tu, Allah dah bagi kita tanda dan kita kena buat sesuatu. Macam itu. Badan kita sendiri dah bagi signal dan badan kita sendiri yang akan boleh
mengubati badan kita sendiri. Dia bukan ubat tau, tapi badan kita perlukan sesuatu untuk mengubat diri dia sendiri. Macam tu. Itu yang kita makan nutrisi yang baik untuk membina sel kita semula, membina sel kita yang baik supaya kita boleh pertahankan badan kita biar kita kuat melawan yang anasir-anasir luar ni, virus-virus di luar tu. Okey. So, okey. Dan produk kita bukan 2 jenis je kan? Kita ada lebih kurang 200 produk. Mudah kita nak jual sebab produk kita ada daripada produk makan sunnah yang semua orang pun nak dapatkan, produk makanan sunnah, superfood pada harga yang begitu affordable, yang begitu mampu milik. Okey, produk kita daripada produk makanan sunnah, produk kesihatan, produk kecantikan, kesihatan kulit dan lain-lain daripada hujung rambut ke hujung kaki, luaran dalaman dan merentas usia, budak hingga orang tua, semuanya memerlukan. Okey, suplemen penting untuk kesihatan. Okey, suplemen macam mana? Suplemen telah melalui proses yang telah mendapat pengiktirafan ini. Yang itu kita kena cari begitu. Okey, lepas tu, okey, kita pergi pula kepada 3 konsep apa tu yang membezakan Forever dengan networking business yang lain. Okey ke laju sangat ke? Saya ni jenis yang cakap laju. Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Okey, 3 unit yang bezakan kita dengan networking business lain. Okey, itu 3 ada kita tunjuk tu. Tiada orang tengah, tiada keuntungan kita dikira terus dari harga jual dan juga tidak perlu pairing atau matching. Okey. Kita jelaskan lagi di next slide. Okey. Okey, ini ada 2 perbezaan, okey, bila tiada orang tengah. Di diagram pertama tu kita tengok yang biasalah orang buat. Daripada ladang ke kilang, dia mesti ada orang tengah. Orang tengah yang ada duit sikit, yang nak buat pelaburan, dia beli produk, beli bahan mentah daripada syarikat, lepas tu dia buat syarikat, dia buat produk dia sendiri dan dia cari ejen. Dia cari ejen dan baru jual kepada pelanggan. Okey. Ini contoh-contoh macam Datuk Siti Nurhaliza punya produk kan, Simplicity tu semua dia beli bahan mentah, dia beli lemak tu daripada mana, dia pergi lab, dia pergi kilang, dia buat sendiri produk dia. Okey, kat situ pun dia kat situ pun dia dah dapat keuntungan kat situ kan. Dan lepas tu baru dia bagikan keuntungan tu kepada ejen-ejen dia. Okey. Dan kemudian barulah kepada kita. Tapi di Forever, di diagram yang kedua tu kita tengok daripada ladang kilang tu sendiri dia terus kepada kita. Kita kat sini. Kita sebagai business owner. Kita tak ada orang tengah pun di sini. Apa yang buktikan kita tak ada orang tengah tu, kita tengok kita punya center saja. Kita tak ada stokis, kita ada center. Center kita itu adalah syarikat. Syarikat kita adalah Forever Living. Forever Living Malaysia. Setiap negara dia ada Forever Living di sendiri. Dia ada syarikat dia sendiri. Forever Living di US dan kita ada kita tubuhkan syarikat Forever Living Malaysia. Dialah yang membekalkan produk kepada kita, direct kepada kita. So, kalau kita tengok dekat center, tu semua pekerja syarikat. Pekerja Forever Living, dia tak boleh pun buat penajaan. Dia kena cari ejen, cari business owner kita ni yang untuk menaja orang-orang yang datang walk in kat center kan. Itu bukti kita tak beza sangat dengan syarikat lain. Saya tak pernah nampak syarikat lain ada center yang dia berurusan direct dengan dia punya syarikat. Dia mesti ada ada stokis macam tu. Okey, ini. Dan kita peroleh 70% di sini. Sedangkan kat sini dia dah bagi 2 dah, 35% orang tengah ambil dan kita ejen 30%. Kita kalau boleh tak nak macam tu, kita nak kalau boleh dapat pilihan yang direct lagi bagus kan. Okey, Forever dah ada. So kita pilih Forever. 70% kita dapat keuntungan. 70% keuntungan tu itulah dia terbagi kepada, dia dapat untung runcit, direct bonus, indirect bonus, royalty bonus, dia punya Forever to Drive, semualah termasuk tu, dikira-kira semua adalah berjumlah 70%. Dia bagi kepada kita. Syarikat ambil 30% dan kita diberi 70%. Okey? Okey, itu konsep yang pertama yang bezakan kita dengan orang lain. Okey? Yang kedua, kita tak ada sistem point. Okey, contoh, kita pada produk harga jual tu 2,000. Okey, Forever kata kita dapat untung 10% daripada harga jual. Bila dapat 10% daripada harga jual, maksudnya 10% kali 2,000 kita dapat 200. Tapi ada sebuah syarikat tu kata,
dia jual barang 2,000. Tapi dia kata barang ni point dia 1,000 point. You punya bonus 10% daripada point tu. So bila kita terjual barang tu 2,000 harga dia, kita dapat bonus, dia kata 10% daripada point barang tersebut 1,000 point. Dapat 100 lah kan, 10% kan 1,000. Sebab 100 lagi dia dah bagi kepada orang tengah dia. Jadi kita nak pilih yang mana? Pasti kita nak pilih yang bagi kita income yang besar sebab kita bekerja kan, kita bekerja bersungguh kan, mendapatkan penjual, berkongsi kan, bercerita kan, buat marketing, kita kan yang buat kan, so kita naklah yang besar. Naklah income yang besar kan. Tengok di sini 3 jenis pendapatan yang ditawarkan di Forever. Semuanya daripada harga jual. Okey, kalau kita seorang VIP, kita jual kepada bukan ahli. VIP dia punya 30% kan, kita dapat diskaun. Kita jual kepada bukan ahli, kita dapat untung runcit daripada harga jualnya. 30% kali RM99, kita dapat RM29.70. Okey, kalau kita taja seorang VIP juga pun kita punya income kita daripada harga jual. RM1,820 ini adalah jumlah package untuk VIP kan. Kita dapat 25% keuntungan overriding daripada kita punya ahli, RM450. Dan kalau kita taja seorang ahli biasa dan ahli biasa beli produk pun kita dapat bonus income daripada harga jual. Ni semua harga jual ni, bukan daripada point. Sebab tu income-nya tinggi, besar. Satu orang kita taja sebagai VIP kita dapat RM455. Besar kan? Okey. Jadi kita nak yang mana? Kita nak syarikat yang biasa-biasa ataupun kita nak pilih syarikat Forever? Okey. Yang ketiga, tiada pairing. Okey, tiada pairing tu bermaksud itu yang kita kata piramid tu, yang kita kata piramid haram tu kan. Dia perlukan, dia tidak berlaku adil di situ apabila kita terpaksa mendapatkan sekurang-kurangnya 2 orang kan. Ada syarikat dia ada 5 orang, terpulang adalah dia punya plan marketing plan dia kan. Yang simple ada yang nak 2 orang. Tapi 2 orang ni mesti buat sales yang sama. Kan? Kalau dia 50,000, yang ni pun mesti buat sales 50,000. Macam mana tu? Sulit tak nak dapatkan tu? Nak dapat satu pun sulit kan? Apalagi nak dapat 2, nak dapat 3, nak dapat 4 yang buat sama. Jadi dia bila pairing ni baru dia dapat royalty bonus. Bila tak buat tu dia tak dapat lah. Tu yang kadang-kadang kita terpaksa top up untuk dapatkan nak dapatkan royalty bonus tu, kita kena top up biar sama dengan yang seorang lagi ni. Tapi sampai bila kita nak top up? Sampai bila kita nak ada stok banyak? Okey. Sedangkan di Forever, bila seorang pun boleh buat, boleh jadi manager, dia dah boleh dapat royalty bonus 6% di sini. Okey. Dan dia ni pun kalau dia boleh lahirkan bonus, dia pun boleh dapat 6% juga. Dia boleh buat dia punya sendiri juga. Okey. Ini baru satu line lah yang buat. Cuba kalau dia ada banyak line yang buat. Banyak tak dia punya keuntungan? Di tempat lain dia satu je, pecah sini. Tapi kita boleh buat satu line, ada boleh buat 2 line, boleh buat 3 line dengan royalty bonus yang macam ni, 11% in total. Okey? Itu ada 3 konsep yang membezakan Forever dengan syarikat lain. Sekarang macam mana? Kita nak kekal di Forever ke kita nak cari yang lain? Kalau kita orang jumpa kita, cerita. Syarikat baru lah, banyak sangat syarikat baru sekarang ni kan. Kita nak yang macam mana? Kita nak terpengaruh ke macam mana? Ke kita nak tetap? Kita tanya diri kita sendiri, kita kena betul-betul faham konsep kita ni. Kalau syarikat lain tak ada, tak payahlah kita teruskan. Kita dah betul lah tu di Forever. Okey? Malahan kita boleh counter balik dengan kawan tu, tunjukkan kelebihan kita. Sebab bila berniaga, kita pun semua nak keuntungan yang besar kan? Okey. Cuma orang tak tahu je, tu yang tugas kita berkongsi dengan lebih ramai. Jadi makin ramai orang tahu dan makin ramai orang yang kita boleh join kita di Forever. Okey? Okey, sekarang keahlian di Forever. Okey, kita ada 2 jenis keahlian di Forever. Satu, kita cerita kepada orang tu, kita ada biar prospek tu yang buat pilihan. Kita cuma
menerangkan dengan jelas dan kita punya prospek akan buat pilihan. Okey, kita buat pengiraan depan, tunjukkan perbezaannya dan mereka yang buat pilihan. Kita tak payah fikirkan untuk mereka pun. Okey, di Forever yang kita tahu sekarang yuran keahlian RM90 di Malaysia dan kita diberi voucher RM90 yang boleh diklaim, yang boleh di-redeem, boleh digunakan dan tempoh 3 bulan. RM50 untuk bulan pertama, RM20 untuk bulan kedua dan RM20 lagi daripada bulan ketiga kan. Okey, bila kita sign up je, kita boleh dapat diskaun 5% sebagai preferred customer. Lepas tu kita terus diberikan website dan aplikasi percuma. Untuk memudahkan kita buat platform yang mudah untuk kita memulakan pergerakan kita bekerja kan. Tak payah ada kedai pun, cuma dengan modal RM90 kita boleh mula berniaga dah. Itu yang dikatakan networking business ni dia punya risiko rendah. RM10 saja, tak sampai 100 pun kita dah boleh start membina perniagaan kita. Kalau kita tak ada duit, tak payah fikir pun nak membuka kedai, tak payah fikir pun nak ada pekerja, kita mulakan sendiri. Perlahan-lahan kita mula, kita bina. Sampai masa nanti, kukuhlah kita, berjayalah kita. Okey? Okey. Kedua adalah business owner. Ini business owner adalah VIP lah. So kita ada dua kan. Sekarang ni kita ada masa ada promosi iaitu package jumlah barangan. Okey, kita kata kat sini package jualan barangan kita, promo kita sekarang RM1,386. Kita tuliskan ini di depan kita punya prospek. Apa yang dah dapat? Kita dah dapat diskaun 5% kan. Untuk package ni pada permulaannya kita dapat dulu diskaun 5%. Lepas tu dapat voucher lagi. Jumlah yang kena bayar ini saja. Okey. Ini masa promosi. Dan bila tak ada promosi, package kita yang ini. Kita sebut final price kita. Final price kita RM1,820 untuk package jadi VIP ni. Tapi diskaun kita ini. Voucher kita ini. Ini kita punya jumlah yang perlu kita bayar. Kita buat satu-satu ni, tunjukkan kepada prospek kita. Dan apa dia akan dapat selepas itu. Okey? Okey, kita tunjukkan ini pula. Okey. Okey, kita buat kelebihan keahlian Forever, preferred customer versus VIP. Kita tunjukkan perbezaan ini. Okey, pendaftaran tadi kita sebut yuran, kita tak perlu ada, kita tak ada yearly renewal kena bayar. Setahun sekali kita kena renew. Kalau kita tak renew, kita membership kita habis. Kita tak ada. Kita tak payah renew, tak ada maintenance. Kita punya tu whole life membership. Dan kita dapat percuma semula. Voucher RM90. Kita dapat diskaun 5%. Okey, kita dapat voucher, kita dapat certificate, kita dapat apps, website dan apps. Okey. Keahlian kita ni kita boleh guna kita punya number tu untuk beli barang di seluruh negara. Okey. Dan bila kita beli satu botol aloe vera, harganya RM94 di mesin. Okey. Dan kalau kita pilih sebagai business owner, inilah kelebihan yang kita dapat. Okey. Kita tunjukkan ni semua. Okey, sales profit kita 30%. Tak perlu pun MOQ, tak perlu pun beli barang atau maintain beli barang jumlah seberapa untuk maintain dapat 30% ni. Okey, kita beli sebotol aloe vera pun kita boleh dapat 30%. Less kan? Atau bukan kita jual pun kita dah dapat untung runcit 30%. Okey, kita dah ada lesen niaga dah. Kita dah boleh jual ke 160 seluruh negara lah, seluruh dunia. Dan boleh buat perniagaan. Okey. Dan kita boleh beli aloe vera tu dengan harga RM69.30 sebotol. Siapa yang kata sebenarnya produk kita mahal? Cuma kita belum lagi kenalkan pada orang, kita belum jelaskan lagi. Dan sekarang tugas kita lah jelaskan kepada orang berapa harga sebenarnya, nak compare dengan produk lain. Jangan putus asa, jangan sedih bila orang kata produk kita mahal. Sebenarnya mereka tak tahu. So kita janganlah salahkan dia orang. Kita salahkan diri kita lah sebab kita tak beritahu dia orang sebenarnya. So kita punya tugas lah cerita dengan jelas perbezaan produk kita, harga dengan lain, harga dengan produk-produk lain. Okey. Okey, selesai yang itu, sekarang kita pergi kepada apa insentif-insentif dekat Forever ni. Insentif yang berapa yang tadi kita 70% tu kan, selain daripada kita punya direct dengan indirect income. Ini adalah kita punya insentif. Okey, antaranya insentif 5cc. Okey. Di bawah ni saya dah letakkan tempoh kelayakan, apa syarat-syarat dia, apa pasport yang untuk melayakkan kita dapat insentif ini. Okey. Ini bukan yang biasa-biasa ni sebenarnya. Payung pun bukan biasa-biasa. Payung beli murah-murah, Chop Forever, tidak.
dapatlah sendiri payung tu, rasalah sendiri payung tu. Betapa praktikalnya payung tu, kukuhnya payung tu. Bila buka spring dia macam mana, kita bukan produk biasa-biasa beli tu tampal bagi hadiah, tidak. So kena dapatkan produk ni, kena rasa dulu produk ni. Baru kita produk pula apa ni, gift ni. Baru kita tahu sebenarnya Forever bukannya biasa-biasa barang-barang dia. Okey, yang ini pun 8-in-1 periuk ni. Ni lagi 3 bulan ni fight lah ni. 3 kuarter terakhir kan untuk dapatkan level 4. Ni level 1 dapat apron, level 2 dapat sarung bantal ni, level 3 dapat payung, level 4 kita dapat periuk ni lah. 8-in-1. So bersabar, bertenang, saya lah bertenang dengan kawan-kawan lain untuk completekan sampai bulan 12 5 cc. Okey, pastikan 5 cc setiap bulan. Okay, next insentif kita adalah Elo Ambassador. Kita ada 25 cc, kita ada 50 cc, ikutlah kita punya ikut kita punya target masing-masing kita nak capai apalah. Okay, dan kita ada yang ini, kita ada pin dan pangkat. Kalau yang belum tahu, sebenarnya kita setiap kenaikan kita ni ada pin. Supervisor kita ada pin, kita ada assistant manager ada pin. Sebenarnya kita ada pin. Cuba kita claim dekat, sekarang ni kita claim dekat HQ lah kan, dekat apps. Claim kita punya pin ni. Okay. Kita juga ada insentif Forever to Drive. Ini yang paling best kan, Forever to Drive ni. Kita buat kerja bersungguh-sungguh 3 bulan ni, dapatkan CC sebanyak ini, dan kita akan dapat tambahan pendapatan sehingga 1,500 untuk 36 bulan untuk 3 tahun. Kita buat work hard, work smart 3 bulan, dapat income untuk tambahan income, additional income untuk 3 tahun. Okey, dan dia boleh berulang. Dah dapat sampai bulan ketiga dapat 150 cc. Bulan keempat kita dapat lagi 50, dapat lagi, kita maintain lah misalnya 150. Kita dapat lagi satu lagi Forever to Drive. Dapat lagi income tambahan. Jadi dia berterusan lah. Itu yang banyakkan kita punya leader-leader, dia beli kereta kan, sebab dia guna passive income dia. Bukan income dia dapat bulan-bulan tu, dia guna passive income yang dia dapat 3 tahun ni. 3 tahun, lepas tu tambah lagi 3 tahun, 6 tahun. Habis bayar kereta, tak rasa pun sebab daripada duit tambahan tadi tu. Okay. Nah, kita ada juga local incentive trip. Local incentive trip ni nama je local, tapi tempat yang kita pergi tu adalah tengok negara-negara dia yang kita pergi. Cuma di kala pandemik ni kita masih tak boleh pergi. So untuk tahun 2021 ni kita akan diberikan Go Wafer ni. Okey, kalau seorang, kalau kita capai 400 cc dengan 2 supervisor aktif 5 cc setiap bulan, kita akan dapat satu lah Gold Wafer ni yang sama nilai dengan percutian ni. Kalau kita capai lagi 600 cc setahun, kita boleh dapat 2 wafer ni, Gold Wafer ni. Okey. Ya, kemudian kita ada insentif Eagle Management Retreat. Okey, itu baru diwawarkan untuk yang 2021 punya pencapaian. Nanti pada Oktober 22 kita akan pergi Cancun, Mexico. Okey. Yang ni tempoh kelaikan dia lain sikit sebab dia daripada bulan 5 tahun ni sampai bulan 4 tahun depan. Jadi kita ada masa lagi nak fight ni untuk dapatkan 720 cc untuk bina 2 supervisor dan teruskan aktif 5 cc setiap bulan. Okey. Eagle Management Retreat. Lepas tu kita ada Global Rally. Okey, Global Rally ni yang diumumkan hari tu kita akan buat di Abu Dhabi, di mana mereka akan terima cek Chairman Bonus Manager check dekat Abu Dhabi. Okey. Ini dia punya kelayakan, tempoh kelayakan dia dan juga pasport yang kita kena buat lah. Apa kelayakan, syarat-syarat yang kita kena buat untuk dapatkan kelayakan ni. Okey. Ini Chairman Bonus Manager. Kita tengok sini. CBMC ada capai 36,000 duit tambahan ni annual bonus. Kita dapat bonus berapa? Kalau kerja kerajaan 500, kalau kerja lain sikit dapat sebulan, 3 bulan gaji. Tapi dekat Forever, itulah rezeki. Kita pilihlah rezeki mana yang kita nak. Kita mampu buat pilihan kan, kita nak yang macam mana. Kita bekerja keras tu sama je sebenarnya. Kita memang jenis yang bekerja keras, kita akan buat kerja sungguh-sungguh. Jadi tapi platform mana yang kita pilih itu yang boleh recognize, yang boleh mengiktiraf kita punya kerja kuat tu. Okey, tengok CBM Ina dapat berapa, Sifu dapat berapa. Okey,
kita boleh cuba accessnya. Kita pergi foreverliving.com/income. Di situ kita boleh nampak apa reward dia, apa dia punya syarat-syarat untuk dapat reward, dapat insentif tu. Okey. Kat sini kita tengok. Nampak ke kecil sangat ke? Saya kena besarkan. Okey, macam mana nak baca kita punya table ni. Okey, sekarang kita kena tahu dulu apa itu CC. CC adalah setiap produk kita ada CC kan? Itu dia guna CC untuk setiap produk tu untuk kira aktiviti jualan kita. So daripada situ kita boleh tentukan kemajuan pangkat kita, bonus kita, reward kita, insentif kita forever. Kenapa nak guna CC? Sebab kita across the world. Across the world currency kita berbeza kan? So jadi kita guna standard unit lah, iaitu CC. Okey, satu CC kat Malaysia RM950. Okey, untuk layakkan kita jadi VIP adalah 2 CC. 2 CC adalah 1820. Okey, di sini kita tengok kita ada PC, kita ada VIP, kita ada supervisor, assistant manager, ada manager. Okey, ini ada nilai satu CC bagi setiap level. Semakin tinggi level kita, nilai CC kita makin kurang. Okey, sebab kita punya sales profit kita makin tinggi. Kan 48%. Okey. Okey. So, bila kita taja seorang VIP, kita taja VIP, seorang supervisor, seorang assistant supervisor taja seorang VIP, dia dapat RM455. Kalau seorang supervisor, dia taja seorang VIP, dia dapat RM660. 660 sen. Kalau dia assistant manager dapat banyak ni, kalau manager banyak ni. Okey. Banyak ni, seorang kita taja dapat banyak ni. Kalau 2 orang, kalau 3 orang. Okey. Yang ini adalah kita punya overriding. Okey, overriding daripada setiap daripada ahli kita. Okey, misalnya kita supervisor kat sini, overriding kita daripada seorang VIP kita adalah 8%. 8% ini adalah indirect income kita lah. Maksudnya setiap belian seorang VIP kita akan dapat bonus, dapat income 8% daripada dia. Masuk dalam akaun kita. Kalau kita punya preferred customer pula buat belian, kita dapat 33% daripada belian dia tu adalah income kita. Banyak ni. Okey, kalau dia beli sebotol aloe vera je dia beli, kita dapat 33% daripada 99 tu masuk dalam akaun kita. Okey. Makin tinggi level, makin besar. Sebab tu kita kena fight sampai habis, sampai kita manager. Siapa yang nak kasih kita macam ni? Kalau kita kerja dengan syarikat luar, kita bekerja lama, setia macam mana, bekerja kuat macam mana pun, kita tak akan diberi keuntungan, cari keuntungan daripada produk yang kita jual kan. Sebanyak ini nak hampir 50% keuntungan. Kita ada saham pun, kita ada apa pun. Kita cuma modal RM10 je pada asalnya. Dan kita bekerja keras dan kita dapat sampai level ni, syarikat bagi ini sebagai penghargaan 48% ni. Okey. Lepas tu ni bila kita nak naik assistant supervisor, kita perlukan 2 CC. Bila kita nak naik ke supervisor, kita perlukan 25 CC. Seterusnya sampai VIP manager, ini keperluan case credit group sales yang diperlukan untuk kita layak naik setiap level. 2 bulan dibagi tempoh, 2 bulan berturut-turut. Kecuali yang VIP manager lah, untuk 150 CC, kita diberi tempoh 4 bulan. So daripada supervisor hingga manager, kita berterus target manager dalam tempoh 4 bulan. Bila kita supervisor, kita berterus target manager, kita buat dalam 4 bulan, kumpulkan, dapatkan 150 CC. Okey? Okey. Ni daripada bonus kita, daripada sebotol aloe vera gel. Apa yang kita dapat kalau kita jual, kalau kita punya ahli beli. Ni dia. Dan untung runcit kalau kita jual direct. Banyak ni. Berbaloi lah penat kita kalau kita jual, sharing, buat posting dekat media sosial kan. Berbaloi ni yang kita punya dengan untung runcit yang kita dapat ni. Okey. Okey, saya dah nak habis dah ni. Okey, itu saja. Okey. Kerja keras, work hard, be kind, jadi baik, then amazing things will happen. Yakin. Kita yakin pada Allah. Okey. Jalan kita dah kat depan. Kita teruskan aja. Hidup ni tempuh je.
Jangan fikir sangat. Kalau fikir pun tak tentu jadi juga. Jadi kita buat je lah kan. Buat je, buat ikut flow, ikut je. Sampai mana yang kita nak, sampai mana yang kita perlu buat. Okey. Ini semua kita ada bukunya, kita perlu baca sebagai panduan kita. Okey, itu saja dari saya. Harap jelas dan dapat membantu semua. Okey, saya stop sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azlina atas perkongsian GEP tadi. Okey, so semua dah dengar macam mana perjalanan untuk perkongsian GEP tu. Ada yang baru masuk. Sekejap. Tadi kecil dia punya presentation, tak besar. Cik. Sorry, saya tak tekan. Okay. Okey. So, Alik recap sikit GEP punya guideline. Okey. Yang pertama, perkenalkan diri kita sebelum forever, macam mana kita jumpa forever kan. So benda ni kalau kita masa online ke masa jumpa prospek ke kan, kita kena buat bagi tahu perkenalkan diri kita untuk bina hubungan dengan prospek. Maknanya kita bertukar-tukar maklumat diri kita dengan dia. Faham tak? Macam tu, betul tak? Betul kan Alik kalau salah? Okay, so yang keduanya pengenalan forever. Bila kita dah kenalkan diri kita, macam mana kita join forever, kita kenalkan pula kita punya business ni. Okay, pengenalan forever living. Lepas tu tadi nampak tak Cik Azlina ada cakap pasal 3 mega trend. Yang itu adalah tambahan. Kalau kita dah mahir benda tu, kita boleh terangkan. Tapi kalau kita baru lagi nak buat GEP kan, tak kisah, kalau nak skip tu pun tak apa, tak ada masalah. Kita terus masuk dekat 3 faktor utama, iaitu syarikat, produk dan juga pelan pemasaran. 3 benda ni kita kena mahir betul-betul. Okay. So, lepas tu next kita beralih pula kepada founder. Kita dah kenal 3 benda ni. Lepas tu kita nak kenal pula dengan kita punya founder kita. Kebanyakan orang dia main buat je bisnes tu. Dia tak kenal kan founder dia siapa kan. So, kita tunjuk pula. Lepas tu kita tunjuk pengiktirafan yang Forever Living dapat. Antaranya halal infakah dan sebagainya lah. Okey, lepas tu tentang sejarah-sejarah Forever Living, barulah kita masuk kepada lepas pengiktirafan tu kita masuk pula part produk, sebab orang pun nak tahu juga produk apa yang kita jual kan. Lepas tu kita masuk dekat 3 konsep. Benda wajib ni untuk otai-otai MLM lah. Kalau kita nak pangkah dia orang dengan cara ni. Okey, yang pertamanya tiada orang tengah, yang keduanya tiada BV/PV point ni lah, yang ketiga pairing. Okey, lepas tu next nombor 4-nya keahlian. Keahlian kita ada 2, PC dan juga VIP. Kita kena nyatakan kelebihan 2 keahlian ni. Lepas tu kita biarkan prospek buat pilihan. Kita bagi dia orang pilihan, kita tanya soalan macam CBM Mina selalu cakap. So akak nak yang mana? Akak nak PC ke VIP? Lepas tu kita dah nyatakan tadi kan, kita tunjuk pula kiraan bonus dia. Dekat situ dia boleh nampak lah mana yang paling bagus untuk dia join. Okey, lepas tu yang kelimanya insentif dekat Forever. Insentif dekat Forever ni yang membuatkan orang-orang yang dengar ni tak boleh tidur. Bila dia dengar dia tak boleh tidur malam. Antaranya 5cc, pin dan pangkat. Lepas tu kita kena highlightkan sikit. Pin dan pangkat tu tiada penurunan pangkat kalau kita tak maintain pun. Maknanya Forever Living ni tak perlukan maintain untuk kenaikan pangkat dan pengekalan pangkat tu. Okey, so insentif yang ketiga, Forever to Drive, local trip, Eager Manager, Global Rally, Champion Bonus, macam tu benda semua. Dan yang terakhir tadi, pangkat, diskaun, bonus PC sampai manager. Kita tunjuk pula manager, bila dah manager kita dapat berapa persen, assistant manager dapat berapa persen, macam tu semua. Okay. So Alik rasa cukup setakat tu je malam ni. Clear tak semua dengan penerangan daripada manager Azlina tadi? Kalau clear bagi 5. Kita nak tengok yang mana yang betul-betul dengar tadi, yang mana betul-betul faham. Semua komen 5. Okey, tu dia. Okey, so terima kasih Cik Azlina, terima kasih semua yang join malam ni. Next week insya-Allah ada yang lain juga untuk present. Tak apa, kalau tak pandai pun, kalau slow pun tak apa, sebab kita bukannya nak tengok dia punya kelancaran apa tu nama dia? Apa tu? Fasih ke tidak kan? Kita nak tengok yang dia faham tentang konsep Forever ni dan dia boleh terangkan dekat orang. Kita nak galakkan FBO ni bercakap. Kalau kita tak bercakap, macam mana kita nak share? Dr. Rex sendiri cakap share the product kan. So itulah dia untuk malam ni.
Okey, ada CBM yang nak tambah. Ada siapa kat dalam ni? Ada CBM Syah kat dalam ni, CBM Maya kat dalam ni. Ada nak tambah apa-apa tak? Minta unmute. Mana? Umi? Assalamualaikum. Terima kasih Kak Lin, cantik slide. Moga ilmu yang disampaikan bermanfaat. So minggu depan kita akan ada manager ataupun supervisor ataupun VIP biasa yang untuk share GP. Jom kita rebut peluang ini. Kalau siapa yang tak ada slide, boleh minta daripada kami. Boleh guna slide sedia, ada. Boleh tambah-tambah slide, boleh edit. Terima kasih Kak Lin, terima kasih semua. Baik, terima kasih CBM Maya. Okey, Umi ada nak tambah apa-apa? Mi? Okey. Terima kasih Manager Azlina kerana menjadi yang pertama menyahut cabaran training training GEP malam ni. Semoga yang lain tu boleh follow lepas ni. Next week siapa boleh isi dalam, kita dah bagi list siapa nama yang nak minggu depan ke tak, yang next dah ada tarikh tu kan. Kita sama-sama cakap belajar. Kalau tak gini kita tak, ni sebab GEP ni yang dia nak jumpa orang mesti GEP. Kalau tak pandai GEP, tu yang susah, kita nak jumpa fighter, kita nak close VIP. Jadi kita sama-sama belajar lah. Saya pun masih belajar, semua masih belajar. Okey, terima kasih banyak Kalin. Okey, next week jumpa lagi hari Senin depan. Setiap hari Senin kita buat training GEP ya. Nanti lama-lama semua nanti gila-gila. Apa tu? Demo. Demo nanti. Okay, ada apa? Selalu dapat dengar. Okey, terima kasih semua yang join malam ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Okey, so sebelum habis kita nak minta semua buka kamera. Semua buka kamera. Cepat. Ada pun orang. Kalau tak bercakap berdua je dia tadi. Ada. Buka kamera cepat. Kita nak buka kamera, yang lain tak nak buka kamera. Okey. 1, 2, 3. Okey. So itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa depan ataupun insyaAllah Kak Rabu ni mungkin ada kelas. Nanti kita bagi tahu dalam grup. Okey. Terima kasih semua. Baik, assalamualaikum. Yes, no limit. Go, millionaire. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole. Kita menang, kita lah juara. Ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit. Go, millionaire. Yes, no limit. Go, millionaire. Yes, no limit. Go, millionaire. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.